Dunia hari ini telah dipengaruhi oleh banyak fahaman yang membawa kepada kebaikan ataupun keburukan dalam konteks masyarakat hari ini. Pada masa yang sama, kita telah dengar banyak kemunculan ajaran sesat yang dibawa dari zaman dahulu sehingga kini. Ajaran sesat ini telah bermula sejak awal Islam di mana wujud kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu-individu yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Nabi. Ajaran sesat ini bermaksud sebarang ajaran atau amalan yang didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan itu berdasarkan pada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan dengan mazhab yang muktabar. Jadi perkara ini sangat membimbangkan terutamanya apabila golongan ini wujud dalam kalangan umat Islam dan sentiasa berusaha mencari pengikut-pengikutnya. Jadi seperti yang kita tahu, pegangan dominan umat Islam di seluruh dunia termasuk Malaysia ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Malaysia di antara negara-negara Islam yang telah menetapkan bahawa pegangan rasmi masyarakat Islam di negara ini adalah berdasarkan akidah dan fatwa-fatwa Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, forum perdana yang kami bawakan pada hari ini akan memfokuskan kepada salah satu ajaran sesat iaitu Khawarij. Sesuai dengan tajuk forum kita, wujudkah golongan Khawarij pada akhir zaman? Untuk itu, saya Nurul Nazifah sebagai moderator forum pada hari ini ingin mengajak hadirin untuk sama-sama mengamati bingkisan wacana yang akan kami bual bicarakan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam perpaduan saya hulurkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu ini. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam tentang tajuk forum ini, eloklah kiranya saya memperkenalkan dengan dua orang ahli panel kita yang saya kira cukup hebat dalam berbicara. Saya perkenalkan ahli panel pertama kita, Dr. Haifah Akilah, selaku pensyarah Jabatan Agama, Pendidikan Islam dan Moral di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik, sihat. Alhamdulillah. Seterusnya panel kedua kita pula, Ustaz Hassi Asfar selaku penceramah bebas. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, sihat saja. Alhamdulillah. Jadi baiklah. Mazhab Khawarij ini adalah merupakan mazhab akidah yang paling lama dan terawal muncul selepas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemunculan mazhab Khawarij ini adalah lebih dahulu daripada Syiah. Jadi apakah yang didefinisikan sebagai Khawarij? Menurut bahasa, Khawarij ini dia bermaksud mereka yang keluar, manakala dari segi istilah pula bermaksud kefahaman golongan yang keluar daripada ketaatan kepada Khalifah Ali dan Abi Talib radhiyallahu anhu serta menolaknya. Jadi antara tokoh-tokoh utama dalam ajaran Khawarij ini ialah Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi, Urwah bin Hudair, Mustariq bin Sa'ad, Hausarah Al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi' bin Al-Azraq dan juga Abdullah bin Bashir. Jadi setiap daripada mereka ini kemudian mempunyai pengikut dan menghasilkan cabang daripada ajaran Khawarij yang menambahkan lagi kesesatan dan menyeleweng daripada jalan Islam yang lurus. Baiklah, bagi mendapatkan kefahaman yang lebih jelas tentang mauduk kita pada hari ini, amat sesuai jika saya menjemput dahulu panel pertama kita, Dr. Haifah, untuk menceritakan dahulu serba sedikit mengenai sejarah kemunculan ajaran Khawarij ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan tersebut. Saya akan menerangkan tentang sejarah ringkas kemunculan Khawarij. Baiklah, aliran Khawarij telah pun muncul semenjak zaman Rasulullah SAW, lagi apabila mereka ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang yang menganggap hanya mereka sahaja yang benar, sedangkan orang lain semuanya salah.
Kewujudan mereka semenjak zaman Rasulullah adalah berdasarkan pada hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW di Ja'rana ketika pulang dari perang Hunain. Pada pakaian Bilal terdapat perak dan Rasulullah mengambilnya untuk diberikan kepada manusia. Orang yang datang itu berkata, "Hai Muhammad, berlaku adillah." Beliau bersabda, "Celaka engkau, siapa lagi yang bertindak adil sekiranya aku tidak adil? Engkau pasti akan rugi jika aku tidak adil." Umar bin Khattab berkata, "Biarkan aku membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahawa aku membunuh sahabatku sendiri. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya memang membaca Al-Quran, tetapi tidak melampau kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah meluncur dari busurnya." Daripada hadis riwayat Muslim. Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menyatakan bahawa Khawarij adalah semua kumpulan masyarakat yang keluar daripada ketaatan kepada kepimpinan, iaitu imam yang sah dan yang sudah disepakati oleh majoriti umat Islam. Sama ada kumpulan tersebut terjadi pada masa kepimpinan sahabat Khulafa Ar-Rashidin atau masa kepimpinan tabi'i, iaitu pengikut sahabat, atau masa kepimpinan umat Islam di setiap zaman. Bersumber Syahrastani, Kitab Al-Milal wan Nihal, Jilid 1. Mengikut istilah Khawarij bermaksud mereka yang keluar. Istilah Khawarij muncul pertama kali dalam sejarah Islam pada abad pertama tahun Hijrah, bertitik tolak dari pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut kitab-kitab Firak, awal kemunculan Khawarij secara rasmi ialah semasa zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, sewaktu terjadinya majlis tahkim bersama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka berkumpul di satu tempat yang disebut Harurah dan membantah pelaksanaan majlis tersebut kerana menganggap ianya membelakangi kitab Allah dan hukum Allah SWT. Setelah Khalifah Uthman bin Affan dibunuh, kaum muslimin melalui majlis Ahlul Hili wal Aqdi yang terdiri daripada para sahabat ingin melantik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Namun Muawiyah, iaitu Gubernur Syam yang mempunyai pertalian saudara dengan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, menolak untuk membaiat Ali dan menuntut pembalasan atas kematian Khalifah Uthman. Muawiyah menuntut semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman harus dibunuh. Sedangkan Sayyidina Ali berpandangan yang dibunuh hanya yang membunuh Sayyidina Uthman. Perbezaan ini kemudian menyebabkan konflik antara keduanya sehingga Sayyidina Ali mengerahkan bala tenteranya untuk menyerang Muawiyah. Muawiyah juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Sayyidina Ali. Pertempuran dahsyat berlaku dan menunjukkan tanda pasukan Sayyidina Ali akan memenangi pertempuran. Di saat itulah Amr bin Ash, iaitu Panglima Perang Muawiyah, mengusulkan kepada Muawiyah agar mengangkat mushaf Al-Quran dengan hujung tombak sebagai tanda ingin berdamai. Kedua belah pihak lalu mengirim utusan. Abu Musa al-Ash'ari mewakili Khalifah Ali, manakala Amr bin Ash pula mewakili Muawiyah. Kedua-duanya sepakat menerima tahkim untuk mengakhiri persengketaan. Tahkim tersebut membuat sekelompok kecil orang merasa kecewa dan mengisytiharkan keluar dari dua kelompok utama ini, yang kemudiannya dikenali sebagai kaum Khawarij. Mereka merancang untuk membunuh Muawiyah dan Sayyidina Ali, namun hanya berhasil membunuh Sayyidina Ali.
Meskipun pada awal kemunculan kaum Khawarij berasaskan politik, namun berdasarkan pada perkembangannya, kelompok ini lebih bercorak teologis. Contohnya, mereka keluar dari kelompok utama kerana menolak tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Menurut mereka, tahkim tersebut tidak berdasarkan Al-Quran kerana berpandangan semua persoalan seharusnya diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Kaum Khawarij kemudiannya berkembang menjadi beberapa kumpulan. Namun hampir semua kumpulan membenarkan pendekatan kekerasan untuk mencapai tujuan termasuk membunuh. Munculnya kumpulan-kumpulan militan dan pada masa kini tidak terlepas dari ideologi dan teologi pemikiran Khawarij. Antara ciri-cirinya termasuklah mengisytiharkan keluar iaitu Khawarij dan tidak mengakui pemerintah yang sah. Mereka hanya taat kepada pemimpin yang dinilai memerintah sesuai dengan syariat, iaitu menganggap golongan yang berbeza pandangan dan mereka sebagai kafir dan musuh yang harus ditentang, dan seterusnya memegang prinsip bahawa pemerintah wajib ditaati hanya apabila mereka bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Namun sekiranya mereka menyeleweng dari ajaran Islam, pemerintah tersebut perlu dibunuh. Mereka juga enggan untuk mengambil pemahaman para sahabat dalam memahami masalah-masalah agama sehingga terjerumuslah mereka ke dalam kesesatan. Rasulullah SAW bersabda dengan mafhumnya, maka jika kalian mendapati mereka iaitu Khawarij, perangilah mereka kerana sesungguhnya orang yang memerangi mereka akan mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kaum Khawarij dikatakan akan selalu muncul termasuk pada zaman kontemporari di mana ia dikenali sebagai Neo-Khawarij. Kelompok berkenaan berkecenderungan melakukan penentangan terhadap pihak-pihak tertentu, terutamanya pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam serta pihak yang dinilai telah merugikan dan memusuhi kepentingan umat Islam. Sebahagian daripada kelompok Neo-Khawarij ini mula bersifat radikal, ekstrim dan radikal. Contoh mutakhir antaranya adalah Al-Qaeda dan Daesh. Kelompok-kelompok ini mula berkembang ke pelbagai negara seperti Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Yaman, Somalia dan pengaruhnya mula menyusup ke rantau Asia Tenggara termasuklah Filipina, Indonesia dan tidak terkecuali Malaysia. Sekian saja daripada saya tentang sejarah ringkas Khawarij. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haifa atas perkongsian yang sangat baik saya kira. Jadi saya rasa kita semua telah faham dan dapat tahu tentang sejarah kemunculan ajaran ini, iaitu ia telah muncul sejak di zaman Rasulullah lagi. Jadi apabila mereka ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang yang menganggap hanya mereka sahaja yang benar sedangkan orang lain semuanya salah. Selain itu, Khawarij ini muncul pertama kali dalam sejarah Islam pada abad pertama tahun Hijrah yang berkaitan dengan pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi seterusnya, suka saya menjemput pula panel kedua kita, Ustaz Haziq, bagi berkongsikan pula apakah pegangan yang dibuat oleh ajaran Khawarij ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis. Bagi menjawab persoalan yang diajukan tadi mengenai pegangan pegangan golongan Khawarij ini,
Antara pegangan golongan Khawarij ini adalah mereka beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir, yang di mana perkara ini berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, jikalau seseorang itu melakukan dosa besar, dia dikira sebagai mukmin yang fasik. Dia bukan terus jatuh kafir. Yang seterusnya, menurut golongan Khawarij ni, mereka ni mengkafirkan serta menghalalkan darah umat Islam yang berbeza pendapat dengan mereka. Jadi kalau macam berbeza pendapat ke apa ke, macam tak ada kaitan dengan dema terus bunuh umat Islam ni. Dan pegangan mereka yang terakhir ialah mereka membataskan sumber syariah hanya kepada Al-Quran sahaja. Perkara ini bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam sendiri, kita disuruh untuk berpegang dengan kedua-dua sumber ini kerana ia merupakan sumber rujukan utama dalam Islam. Serta perkara ini juga ada disebutkan di dalam hadis yang iaitu taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Saya akan bacakan sekali lagi. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Yang maksudnya, aku tinggalkan pada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi SAW. Diharapkan perkara yang saya kongsikan ini dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari pengacara majlis. Kembali semula kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih Ustaz Haziq atas penjelasan yang diberikan. Jadi dapat kita simpulkan di sini, aliran pemikiran dan ideologi yang dibawa oleh mereka adalah tidak sealiran dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak mentaati pemimpin iaitu pemerintah kaum muslimin dan juga berkeyakinan bahawa memberontak terhadap pemerintah ini dan memisahkan diri daripada jemaah kaum muslimin merupakan sebahagian daripada agama mereka. Oleh itu, hal ini bertentangan dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW yang menggesa umat Islam supaya sentiasa mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf dan juga yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta pemimpin di antara kalian. Jadi di samping itu, ideologi dan pemikiran Khawarij ini terus berkembang dalam merosakkan akidah umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sehingga ke era kontemporari yang mana ia telah mendorong kepada kemunculan gerakan yang Khawarij yang bersifat ekstrim ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya meneruskan lagi perbincangan forum ini dengan mempersilakan pula panel pertama kita, Dr. Haifa. Jadi persoalannya, adakah ajaran Khawarij ini masih wujud pada akhir zaman? Terima kasih saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Persoalan tentang Khawarij akhir zaman ini, terdapat riwayat bahawa Rasulullah SAW telah memberi penghabaran mengenai kemunculan Khawarij. Sa'id bin Amru menyatakan, aku bertanya kepada Sahal bin Hunayf, iaitu yang membawa hadis riwayat. Maksud riwayat tersebut adalah, apakah engkau mendengar Nabi SAW bersabda tentang Khawarij? Ia menjawab, aku mendengar beliau bersabda sambil beliau arahkan tangannya menuju Iraq. Dari sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Riwayat Al-Bukhari.
Jadi para ulama yang mensyarahkan hadis ini telah bersepakat bahawa hadis ini ingin mengisyaratkan kepada kemunculan Khawarij. Ia termasuk daripada tanda-tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam kerana apa yang dihabarkan oleh baginda benar-benar telah berlaku. Kemunculan Khawarij bermula di Kufah yang terletak di sebelah timur Madinah. Mereka telah mengisytiharkan diri keluar daripada tentera Ali. Lalu mereka dengan jumlah 8,000 orang telah menuju ke Harura, iaitu sebuah perkampungan di Kufah sebelum menjadikan Basrah sebagai markas mereka. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar telah menukilkan satu athar yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Aswad Al-Awsat dengan sanad yang baik bahawa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri telah ditanya oleh seorang lelaki dari Iraq. Lelaki itu mengatakan bahawa di negerinya terdapat satu kaum yang memberontak dan membunuh sesiapa sahaja yang mengucapkan syahadah dan beriman, kecuali daripada kumpulan mereka. Lalu, kedua-duanya menjawab, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memerangi mereka baginya pahala syahid dan sesiapa yang dibunuh oleh mereka maka baginya pahala syahid. Ini menunjukkan kelompok Khawarij akan terus wujud hingga ke akhir zaman. Nas-nas syarak yang mengisyaratkan berkenaan Khawarij tidak menyatakan ia hanya wujud pada zaman tertentu. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahkiru ahadakum amalahu min amalihim yaqtuluna ahlal Islam fa iza kharaju faqtuluhum thumma iza kharaju faqtuluhum thumma iza kharaju faqtuluhum. Yang bermaksud mereka menghina amalan kamu, iaitu dengan membandingkan amalan mereka dengan amalan kamu. Mereka memerangi umat Islam, maka apabila mereka keluar maka perangilah mereka. Kemudian apabila mereka keluar maka perangilah mereka. Apabila mereka keluar maka perangilah mereka. Berdasarkan riwayat Ahmad. Di samping itu, terdapat satu lagi athar yang lebih nyata menjelaskan ciri-ciri golongan Khawarij yang akan datang pada akhir zaman. Ia diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawa beliau berkata, jika kalian melihat bendera hitam, maka bertahanlah di bumi, iaitu tempat tinggal kamu. Jangan gerakkan tangan dan kaki kalian. Kemudian akan muncul kaum yang lemah. Hati mereka seperti potongan besi. Mereka mengaku pemegang kekuasaan pemilik daulah. Mereka tidak mempedulikan apa-apa perjanjian. Mereka mengajak kepada hak namun mereka bukan ahlinya. Nama mereka menggunakan kunyah seperti Abu dan nisbat mereka menggunakan nama daerah seperti Al-Baghdadi. Rambut mereka terurai seperti wanita hingga mereka berselisih di antara mereka. Kemudian Allah mendatangkan kebenaran kepada yang dihendakinya. Riwayat Nu'aim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan. Menurut sebahagian ulama, walaupun sanad athar ini dhaif, namun begitu berdasarkan realiti apa yang berlaku dengan kemunculan golongan seperti Islamic State, maka athar ini boleh dianggap hasan atau sahih, terutama dalam athar-athar yang melibatkan sejarah atau fitnah-fitnah akhir zaman. Justru dalam isu golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai IS di Syria dan Iraq, kita dapati para ulama dari seluruh dunia termasuk di Syria dan Iraq sendiri telah bersepakat mengatakan bahawa ciri-ciri yang wujud pada kumpulan ini menyamai dengan ciri-ciri yang wujud pada kumpulan Khawarij.
Ini kerana mereka telah mengkafir dan menghalalkan darah sesama umat Islam. Antara ulama yang berpandangan sedemikian adalah Syekh Abdullah Rahal, iaitu Ketua Rabitah Ulama Idlib, Ketua Mahkamah Syariah di Aleppo Selatan dan anggota Rabitah Persatuan Ulama Syariah. Muhammad bin Ali bin Jamil Ash-Shabuni, ulama tafsir terkemuka dari bumi Syiah. Syekh Muhammad Quraim bin Said bin Quraim Rajih, iaitu Ketua Rabitah Ulama Syariah. Imam Masjid Al-Haram Syekh Sudais, Syekh Abdullah bin Bayyah, Ahli Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Kesatuan Ulama Muslimin di Iraq di bawah pimpinan Syekh Ali Qurrah Al-Daghni, Kesatuan Ulama Muslimin sedunia di bawah kepimimpinannya Dr. Yusuf Al-Qardawi di Qatar, pemimpin Parti Islam Ennahda, Dr. Rashid Ghannouchi dan lain-lain lagi. Boleh dikatakan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat di serata dunia mengenai kesesatan dan juga penyelewengan golongan IS dan memperingatkan umat Islam agar tidak terpedaya dengan segala propaganda IS. Pada 25 September 2014, lebih kurang 126 ulama Muslim terkenal dari seluruh dunia juga telah menandatangani kenyataan bersama yang dibacakan oleh Nihat Awad, President Council on American Islamic Relations, mengutuk IS, juga menolak keganasan dan juga khilafah yang diisytiharkan oleh IS. Sekian saja daripada saya yang menerangkan tentang kewujudan Khawarij pada akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih Doktor atas penjelasan yang cukup jelas saya kira. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput pula panel kedua kita, Ustaz Haziq, bagi memberikan sedikit perkongsian terakhir untuk perbincangan forum kita pada hari ini, iaitu mengenai ciri-ciri pegangan ajaran Khawarij ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jawab persoalan yang diajukan oleh saudari moderator. Untuk mengenali golongan Khawarij ini secara lebih mendalam, saya akan berkongsi dengan tuan dan puan sekalian ciri-ciri golongan Khawarij ini yang mudah untuk kita kenal pasti. Yang pertama, golongan ini suka mencela dan menyesatkan orang, yang di mana golongan Khawarij sangat mudah mencela dan menganggap Muslim yang tidak sehaluan atau sependapat dengan mereka sebagai sesat. Bahkan ada disebutkan dalam satu peristiwa yang di mana Rasulullah SAW sendiri dikatakan sesat kerana tidak berlaku adil dalam pembahagian ghanimah. Ghanimah yang di sini membawa maksud harta rampasan perang. Peristiwa tersebut adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Tatkala kami bersama Rasulullah SAW dan baginda sedang membahagi-bahagikan ghanimah, datang Zulhuwaisyrah, salah seorang daripada Bani Tamim dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berlaku adillah.' Bersabda Rasulullah SAW, 'Celaka, siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Nescaya aku akan celaka dan binasa jikalau tidak berlaku adil.' Berkata Umar bin Khattab, 'Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya.' Bersabda Rasulullah SAW, 'Biarkanlah dia. Sesungguhnya dia mempunyai banyak teman, di mana dia anggap remeh solat di antara kamu semua berbanding solat mereka. Puasa kamu semua berbanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai kecuali pada tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busur.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu merupakan ciri mereka yang pertama. Ciri yang kedua ialah golongan ini suka berburuk sangka atau berprasangka yang tidak elok. Perkara ini boleh dibuktikan dengan peristiwa yang telah saya ceritakan tadi, iaitu mereka ini berburuk sangka atau menuduh Rasulullah SAW berlaku tidak adil dalam hal pembahagian
ghanimah, sedangkan Rasulullah SAW merupakan seorang yang maksum, iaitu terpelihara atau bebas daripada melakukan sebarang dosa. Di samping itu, mereka juga menuduh Rasulullah tidak bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Bukan sahaja mereka menuduh Rasulullah, malahan sahabat baginda juga dituduh oleh golongan ini. Mereka menuduh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pengamal nepotisme. Nepotisme di sini bermaksud perbuatan atau amalan yang lebih mengutamakan sanak saudara dan rakan-rakan. Dan mereka juga menuduh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin yang tidak berwawasan. Setelah saya ceritakan ciri pertama dan kedua tadi, ciri ketiga yang akan saya ceritakan ini merupakan ciri yang paling jelas yang ada pada golongan ini, iaitu mereka ini suka berlebih-lebih dalam melakukan ibadah. Contohnya, golongan Khawarij ini sangat bersederhana sehingga dikatakan mereka ini hanya mempunyai satu helai pakaian sahaja. Pakaian inilah mereka basuh dan pakai berulang kali sehingga menyebabkan pakaian tersebut menjadi jarang. Dan benar-benar pada pakaian itu juga boleh dilihat. Muka mereka pucat kerana jarang tidur malam. Jidat itu maksud di bahagian dahi itu, hitam kerana lama dalam sujud. Tangan dan kaki mereka kematu dan bengkak-bengkak. Mereka juga disebut sebagai qura' kerana bacaan Al-Quran mereka sangat baik dan panjang. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bandingan antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan golongan Khawarij yang menurut baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih tidak dapat menandingi ibadat golongan ini. Betapa hebatnya golongan Khawarij ini dalam ibadat mereka. Dan ciri yang terakhir ialah golongan ini adalah mereka ini bersikap keras sesama Muslim tetapi lunak. Maksud lunak di sini macam lembut lah. Baik terhadap golongan kafir. Sebagai contoh, dalam riwayat Abdul Bar menceritakan ketika Abdullah bin Habab bin Al-Ad berjalan dengan isterinya, mereka telah bertemu dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij tersebut telah meminta Abdullah untuk menyampaikan hadis yang didengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah menyampaikan hadis tentang terjadinya fitnah. Golongan Khawarij itu segera bertanya, "Adakah engkau mendengar sendiri daripada Rasulullah?" Lalu Abdullah menjawab, "Ya." Serta-merta kepala Abdullah dipenggal dan isterinya yang sedang syarat mengandung ketika itu dibunuh dan janin yang sedang dikandungnya dikeluarkan. Ini betapa kejamnya, kerasnya golongan ini terhadap umat Islam. Peristiwa yang seterusnya adalah berkaitan dengan sikap golongan Khawarij ini yang bersikap lunak atau baik dengan orang kafir. Peristiwa ini berlaku di Kufah yang di mana golongan Khawarij pada ketika itu mereka nampak seekor babi, lalu mereka ambil keputusan untuk bunuh babi itulah. Namun setelah mengetahui pemilik haiwan tersebut merupakan seorang kafir zimmah, iaitu orang kafir yang bernaung atau berlindung dengan negara Islam, si pembunuh tadi segera mencari tuan punya haiwan yang telah dibunuh itu, lalu meminta maaf dan membayar wang ganti rugi atas kematian haiwan itu tadi. Ini merupakan peristiwa betapa baiknya golongan ini terhadap orang kafir. Sekian itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada kali ini dan diharapkan agar segala ilmu yang saya kongsikan pada forum kita pada kali ini dapat tuan dan puan semua faham dan dapat kongsikan dengan khalayak ramai supaya masyarakat kita sedar betapa bahayanya golongan ini dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula pada saudari pengacara majlis. Terima kasih Ustaz. Jadi maka dengan itu kita perlu berpegang dengan firman Allah yang disebut dalam surah Al-Fatihah ayat 6 hingga 7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bermaksud, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi kebanyakan ajaran sesat ini dia bergerak secara senyap-senyap atau tanpa disedari, yang menyebabkan ia sukar dikesan dan dibanteras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Jadi semoga Allah menjauhkan kita daripada mereka. Jelaslah bahawa golongan Khawarij ini menolak tafsiran Al-Quran oleh para sahabat dan memahami Islam secara hukum zahir, dan juga mengambil lafaz-lafaz Al-Quran secara ayat yang zahir. Jadi hal ini menyebabkan mereka tersesat dan ditambah pula oleh sikap taksub mereka kepada diri mereka dengan ibadah yang tersangat banyak melebihi ibadah para sahabat, menyebabkan mereka ini merendahkan para sahabat Rasulullah dan tidak mengambil hadis yang bertentangan dengan kefahaman dan tafsiran mereka. Oleh itu, saya menyeru semua umat Islam, terutamanya golongan remaja, cuba kita belajar dan fahami betul-betul konsep Ahli Sunnah wal Jamaah dan berpeganglah kepadanya. Jadi, Alhamdulillah kita telah mendapat pencerahan yang cukup jelas mengenai mauduk yang dibincangkan daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Oleh itu, saya mengakhiri majlis forum kita yang membawa tajuk wujudkah lagi golongan Khawarij pada akhir zaman ini, dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.